تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alhamdulillah. Kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah dan kurniaannya. Allah memberikan kita lagi panjang usia, dan pada malam ini dapat lagi kita duduk di dalam majlis ilmu yang mana dinamakan sebagai Rawdatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Moga-mogaan tuan-tuan muslimin muslimat insya-Allah akan memberi kelepasan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Baik, kita akan sambung kitab Tajul Urus. Itu berhenti kat mana? Buku surat yang ke-berapa? Ada tanda. Kita baru mula saja. Surat saya baru mula. Baru mula ada tanda. Baris yang ke-berapa? 6. Baris ke-6 daripada atas. Baris ke-6 daripada atas. Baik. Baris yang ke-6 di dalam kurungan tu. Di dalam kitab tu tuan-tuan dia tak ada baris. Jadi saya baca bagi baris. Kalau tuan-tuan mana yang berhenti barislah. Baik. Dalam kurungan tu, Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'lifun al-syaykh. Ni kayak itu. At-ta'lifun al-syaykh al-imam jami'. Ta'lifun al-syaykh al-imam jami'u baini ilmi al-syari'ati wal-haqiqati. Betul ya? Karangan syekh. Bila disebutkan syekh ni adalah merupakan seorang tuan guru, ataupun boleh katakan sebagai murabbi, orang yang alamah, orang yang alim. Al-syekh ni karangan syekh imam yang menghimpunkan antara dua ilmu, syariat dan hakikat. Bila katakan syariat, apa dia? Ilmu luaran. Ilmu luaran yang kita duk main mengaji fiqhnya, tauhidnya, apa semua tentang tafsir, itu ilmu syariat. Bukan semata-mata syariat nak kena duk belajar, ilmu tasawuf pun nak kena belajar sama. Ilmu tasawuf, pembersihan hati, kafiat zikir. Bila dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lahir pada diri hamba tu apa dia? Hakikat dan ma'rifat. Allahu Rabbi.
Jangan pula semata-mata hanya satu cabang ilmu. Ada setengah orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul tak? Betul. Menuntut ilmu meninggal. Fatahlik binasa. Zikir cukup bagus. Alhamdulillah lah tu. Tapi nak menuntut ilmu, nak duduk dalam majlis ilmu, meninggal. Jangan kita jadi perangai macam ni. Nak zikir, tafadhal ya Syekh, zikirlah. Banyak mana nak zikir, zikirlah. Tapi kena ingat dalam sama duk zikir, dalam sama duk kita bersalawat kepada Nabi SAW, mengaji sama akan ilmu syariat. Sampai ada hamba Allah nak sembahyang, pergi masuk tandas, lepas tu terus sembahyang. Padahal lepas kau keluar daripada tandas, terus nak sembahyang. Tanya dia, ambil dulu wudu. Kena ambil wudu ke? Ambil wudu lah, dah masuk tandas. Nampak tuan-tuan? Kena belajar sama. Apa dia? Fiqh dia apa semua Allah Rabbi. Ini semua ilmu kita kena belajar. Sebab itulah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu dia tak boleh muta'alliman, nak menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu ni tuan-tuan ni, dia kalau lebih cantik duduk pondok. Macam kita duduk main, duduk belajar malam ni, kitab ni sebulan sekali saya jumpa tuan-tuan. Ni nak khatam pun tak tahu bila. Korban boleh sebulan atau ustaz pun datang sebulan sekali. Ni kita mengaji secara umum, sebulan sekali kita jumpa. Kalau sekiranya tuan-tuan pergi duduk pondok, dia bertalaki sungguh dengan tok guru, dengan kuliah zuhur sambung lagi kitab, kuliah asar sambung lagi kitab. Subhanallah tuan-tuan. Tak ada ustaz. Tak apa. Duk mendengar au mustami'an. Duk mendengar pun jadilah. Ni macam tuan-tuan duk mendengar ni pun okay. Ada yang bawa kitab, ada yang tak bawa kitab. Jangan duk lena sudah. Tak apa, lena ngantuk malam pagi tengah hari tadi kerja terlena, silakan nak lena. Dapat macam mana tuan-tuan? Dapat pahala ganjaran di sisi Allah duduk mendengar au mustami'an. Jangan sampai kita jadi golongan yang seterusnya apa dia? Iaitu fatahlik binasa. Menuntut ilmu pi pondok pesantren pun tak mau, duk mendengar pun tak mau, terus tak ada langsung. Ni binasa ni golongan ni. Jangan tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, orang yang mana mendapat menuntut ilmu ni bukan semua orang boleh dapat. Macam tuan-tuan duk main dalam Korea, rumah banyak. Bukan semua orang dalam Korea boleh dapat main duduk dalam majlis ilmu. Hanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tertentu ni Allah bagi. Tuan-tuan kena jaga elok-elok lah. Doa kepada Allah banyak-banyak, moga-moga istiqamah. Sebab itulah tak mustahil. Saya ada seorang haji, dia ni duduk di Lubuk Punta. Sekarang duduk Shah Alam. Dia ulang alik waktu bila? Setahun sekali hari raya. Bila hari raya ni semua bakal berhimpun, adik-beradik, saudara mara, sepupu sepepat, semua bakal berhimpun habis. Rumah kat Lubuk Punta. Dia duduk kat Seksyen 4 Shah Alam. Kawan dia profesor, penjel lepas profesor. Siapa sini ada profesor, tolong kat tangan sekejap. Yang pakai pencen-pencen ni jangan segan dulu. Kita nak kongsi.
Kawan dia ni tuan-tuan, dia bagi tahu dekat dia, akulah ni dia serabut kepala dia tu. Betul apa? Dulu masa muda dulu banyak benda lorong lah dia kata. Dalaman kosong. Lah ni aku nak azam, aku nak iltizam, aku nak pergi mengaji pondok lah dia kata. Pergi mengaji pondok. Anak dah lepas dah, cucu dah lepas, cucu ada dah, apa semua dah. Nak minatnya punya pasal tak pergi mengaji pondok. Mana? Kelantan. Nampak? Rumah besar, banglo. Mau besar banglo tuan-tuan. Banglo bulanan sebulan bayar berapa? Berapa tu nanti sebulan bayar apa? Bayang kan? Bukan setakat 800 dah. Macam rumah sewa 500 dah. Tezat 1000 ke atas. Batu malam tadi ada seorang Allah beritahu, Ustaz, pencen prof lah ni, zaman dulu pencen saja bulanan ni 8,000 dulu. Sekarang tak tahu. Minyak naik, apa naik, mesti top-up bagi naik punya. Tak tahu sekarang mungkin banyak. Bayangkan tuan. Minat punya pasal pergi mengaji pondok tuan. Tinggal rumah. Rumah kau besar ni, lantak lah. Esok duduk dalam kubur kocik je. Tu bakso Negeri Sembilan lah. Dia pilih tinggal tuan-tuan. Minat. Ni tuan-tuan ni. Jangan sampai di kita ni jadi golongan di binasa patahlih. Apa pun tak ada. Duduk, makan, minum, pergi kerja. Dengan tak sembahyang, dengan tak apa semua, lebih teruk. Orang kata bahasa kasar macam binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah perakamlah dalam Quran, siap dah. Bahkan manusia ni lebih teruk daripada binatang. Allahu Rabbi tuan-tuan ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tengok itu. Tajuddin Abu Abbas Ahmad Ibnu Athaillah Askandari. Tajuddin Abu Abbas Ahmad Ibnu Athaillah Askandari, Iaitu Syekh itu Tajuddin Abu Abbas Ahmad namanya. Anak Syekh Athaillah. Siapa dia? Tajuddin Abu Abbas ni, dia anak kepada Syekh Athaillah Askandari. Siapa dia tuan-tuan? Syekh Athaillah Askandari yang duk karang kitab hikam. Yang duk karang kitab hikam. Anak dia alim, bapa pun alim. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak kita hikam ni? Bukan jalan-jalan orang boleh mengajar. Bukan jalan-jalan orang. Saya pun terperanjat jugalah, ada seorang ustaz mengajar kita hikam. Saya tanya dia, Syekh, mengajar banyak mana dah? Setengah dah. Berapa tahun? 5 bulan. 5 bulan setengah. Dah sampai setengah. Lepas ni anak murid hantar bakat terbang lah kau. Sampai setengah. Syekh, jangan naik tinggi sangat. Ni orang awam, mula daripada bawah dulu. Cuba test dulu Darul Nafis. Cuba test tengok dulu Tajuh Urus. Sendok. Bentar, jangan. Tu kita mula daripada bawah. Itu juga kita nak baca Al-Quran. Mula daripada mana? Daripada bawah. Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3, Iqra' 4. Baru naik sampai ke atas tahap tu. Kitab juga macam tu juga. Jangan terus mendadak naik. Nak tunjuk hebat sangat. Tak apa dah. Bagi orang lain terpengah-pengah. Ini tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Athaillah bangsa negeri Iskandar. Negeri Iskandar ni kat mana? Belah Afrika Selatan. Belah negeri Afrika. Tuan-tuan, baik, tengok itu.
Rahimallahu ta'ala wa askanahu bihabbuhati jannati. Dalam kitab tu pun dia tak ada baris. Saya baca, tolong bagi ibu baris. Rahimallahu ta'ala wa askanahu bihabbuhati jannati. Kiranya memberi rahmat akan dia Allah Ta'ala dan mendiamkan, maknanya mudah-mudahan dan menetapkan Allah Ta'ala akan dia perintahannya syurganya, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-mogahan bila kita duduk dapat dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat syurga jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu orang yang muttaqin, orang yang takwa ni, Allah berfirman dalam juzuk yang ke-30 yang dinamakan sebagai Suratul Naba. Ada setengah orang namakan sebagai Suratul Amma Tasa'alun. Betul tuan? Ada orang tu hafiz juzuk 30 je. Alhamdulillah. Ada orang ni hafiz Suratul Waqiah dia. Tak apalah tuan-tuan, ikut diri masing-masing. Yang mana ayat sebelah dia di atas sekali, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya beruntunglah orang takwa akan mendapat kemenangan. Kemenangan mana? Kemenangan di dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Sebab tu di syurga tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia menilaikan segi amalan. Dia bukan menilaikan segi hang ni muka handsome ke, hang guna kartun ke, telajak laris ke. Dia bukan nilai daripada segi tu. Atas dunia nak guna. Tapi dia nilaikan segi amalan. Amalan siapa yang paling hebat? Syurga paling tinggi. Dengan sembahyang sunat dia, dengan sedekah dia, semua tuan Allah Rabbiah ni, Allah nilai daripada segi itu. Dunia dia menang, dunia dia hebat, apatah lagi di sana. Maka Allah berfirman lagi, ayat sebelah ada lagi, apa dah? Hadaiqa wa a'naba, dan iaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, di dalam syurga dapat kebun dan dapat buah. Dia tak sama dekat atas dunia ni. Mungkin Pak Long ada kebun dusun kot, ada. Dusun durian, dusun rambutan, dusun apa lagi, macam-macam dusun. Tapi dusun dekat dunia saban tahun berbuah ke Pak Long? Tak. Hari-hari ke dia berbuah? Tak ada. Ikut musim. Bang oi, lambat bona lah mak durian ni. Minat teringin, mengidam sangat nak makan ni. Bang pi cari nak bini mengandung, mengidam makan buah durian. Macam-macam buah nak sentak. Bukan semua boleh dapat, bukan semua tempat boleh ada. Tuan-tuan, benda pi cari. Tu atas dunia. Teringin lah buah rambutan, ambil. Galak jolok tu pun tak semua boleh turun. Teringin buah lazat, rapat, kena panjat dulu. Tu atas dunia. Di syurga tuan-tuan, Allahu Rabbi. Dia kata apa tadi ayat tadi? Kebun-kebun dan buah-buah anggur. Apa terlintas di dalam akal fikiran kita, dalam kepala kita, dia main. Sekebun terus dia main. Larat ke makan? Sekebun. Pak Long terlintas apa? Aku nak lansat. Maaf, main lansat. Sekebun Pak Long. Bukan satu tangkai, dua tangkai. Aku ingin buah anggur. Kebun main buah anggur. Nak apa lagi? Nak kurma Nabi, apa semua? Main. Contoh, dia main tuan-tuan. Bukan seperti kat atas dunia kita nak kena pergi rapat apa semua dah. Nak apa lagi minta? Dulu di atas dunia ni minat sangat dengan kurma Yusuf Tayyub. Main Yusuf Tayyub. Ini tuan-tuan, apa yang terlintas dia main. Allah Rabbi tuan-tuan.
Lagi Allah berfirman lagi apa di ayat yang seterusnya, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya umurnya. Allah Rabbi, tuan-tuan, bidadari surga, kalah kalah artis-artis atas Malaysia. Batulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada seorang Syekh Qadir, dia ni waliullah. Dia ni waliullah pengkarah tu guru pun juga. Dia satu hari 1/3 malam dia bangun solat tahajud, solat taubat, dan lepas habis selesai sembahyang sunat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seronok, keseronokan dia zikir sampai dia terlena. Bila dia terlena tu tuan-tuan, dia nampak dalam mimpi ni mai seorang bidadari, subhanallah, cukup cantik parah muka dia, cukup cantik, indah semua. Bidadari ni cakap dengan dia, hang nak aku lah, dia kata. Hang nak tak aku? Nampak tuan-tuan, bidadari ni cantik, hang nak tak? Aku nak lah. Syekh ni kata, kalau hang nak, ligatlah aku. Dalam mimpi dia tuan-tuan, ligat, hilang apa boleh. Masa dia tengok tu dia apa tuan-tuan, wanita ni tangan dia dengan tasbih, zikrullah kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tangan dia pegang tasbih tu berzikir, kasut dia, pakaian dia, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuan-tuan. Start daripada itu, dia terjaga daripada tidur dia. Syekh ni dia berazam, dia iltizam, dia tak mau tidur malam lah. Kenapa? Dia nampak bidadari tu. Boleh buat ke balik lagi ni? Yang cuba buat. Kita duduk makan orang biasa ni, makan sental banyak lagi ni. Tuan-tuan, makan tak nak hebat lagi, jangan buat pelan-pelan tu. Dia berazam, dia iltizam, dia tak mau tidur malam lah. Kenapa tu nampak bidadari tu? Dan start hari tu tuan-tuan, selama 40 hari. Dalam 40 hari itu, wuduk dia kekal, start daripada subuh dengan isyak. Selama 40 hari kekal, tak ada batal. Kita tuan-tuan banyak kali batal. Angkat tabi Allah, keluar pula dah, yang ambil wuduk. Itu kita ni wali Allah ni, tok guru ni, bukan tok guru. Wali Allah, tok guru ni, subhanallah tuan-tuan. Yang ni nak abang keadaan para tok guru wali Allah tuan-tuan. Bapa lidah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu tuan-tuan, para ulama muhaddisin apa semua dia bagi tahu. Saya malam ni nak bagi satu hadis yang berbunyi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Qasadkan di dalam hati tak ada Tuhan yang melainkan Allah. Baca saya nampak tuan-tuan, kafiat cara yang betul kita nak zikir ni. Kadang-kadang tuan-tuan pernah pergi tengok tak, pergi rumah penduri kenara, kepala dia bawa khalifah, Abu Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada yang pusing macam-macam pusing cakap la ilaha illallah, la ilaha. Salah tu. Cara yang betul nak hempaskan qalbun tersebut tu macam mana? Start daripada kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kena hempas kat belah bawah kiri ni. La ilaha illallah, la ilaha. Salah tu. Bab
Yang nak betul kita nak umpah dia kat mana? Belah kiri ni. Qalbun, daripada kalimah qalibah. Semua sifat asad, dengki, riya, tak kuat hati, apa semua ni dia terletak ni. Tuan-tuan ada tangan kan? Cuba cek. Belah hati kita ni sifat mazmumah apa semua tuan-tuan dia terletak bawah tulang rusuk kiri kita ni. Dekat sini kita nak kena umpah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi empat buat. Tuan-tuan. Afdalul zikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan doa yang terbaik apa dah? Nabi kata, alhamdulillah, disudahi dengan alhamdulillah. Biriwayat Tirmizi wa Ibnu Ahmad. Ini tuan-tuan. Setiap kehidupan kita naklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila selesai buat kerja, alhamdulillah. Cak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betullah tuan-tuan, satu hari sahabat Nabi ni dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nak tanya sikitlah, ada tak doa yang lebih afdal untuk saya nak amalkan? Lepas sembahyang solat fardu sehari semalam apa semua, ada tak ya Rasulullah? Ada. Maka tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada para sahabat 3 doa. Tak lagi saya apa? Tuan-tuan nak ikut, silakan. Nak hafaz, silakan. Dan doa ni mungkin tuan-tuan pernah dengar doa ni. Kadang mungkin ustaz-ustaz main sini bagi tahu Pak Kiai, Tok Guru, ataupun tuan-tuan balik rumah sebelum pergi kerja buka TV 9, tanyalah ustaz pula baca doa ni. Mungkin tuan-tuan pernah dengar doa ni. Tak apalah, kita murajaah balik. Al-ilmu bitaqririn, ilmu ni kena diulang. Biasalah Melayu mudah lupa. Tuan-tuan dengar lagi slogan tu, Melayu mudah lupa. Biasalah kita tuan-tuan, dia kena perangat balik. Dia tak boleh 11 kali pernah perangat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beri peringatan lebih daripada 60 kali. Sahabat tak cemui. Sahabat tak ada rasa apa, tak tarik muka, apa yang dua, dia sama, tak ada. Dia tak macam kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi bagi tahu, balik depan mai terus. Kita balik, dihilang apa benda, aku lupa. Itu kita. Doa dia bunyi apa dia? Yang pertama Nabi sarankan, kalau boleh, senang tuan-tuan doa ni. Allah, bukan payah mana pun, senang, cukup senang. Mana tuan-tuan yang mana mai bawa anak, sekali tanya dia, mungkin dia boleh ingat. Yang berbunyi Allahumma, kalau nak ikut, Allahumma ighfirli dhanbi, Allahumma ighfirli dhanbi. Nah, senang tu je. Senang. Kacang dia. Bukan payah mana pun. Dan ingatkan payah tadi. Rupa-rupa sonang tu. Dia selalu tahu. Ni macam doa budak belajar pasti tak pula ustaz tak apa. Ni Nabi saran kan. Kita belajar tuan-tuan. Allahumma ighfirli dhanbi. Tak boleh kalimatun lughatul arabiyyah. Maka doa Melayu pun tak apa. Doa Melayu pun tak apa, tak fadal dia Syekh. Apa maksud dia? Ya Allah, ampunkanlah bagi dosa-dosaku ya Allah. Dosa banyak tuan-tuan. Kita ni dosa banyak. Ibu-ibu belakang tahu kenangan-kenangan zaman-zaman ibu-ibu. Saya pun tahu, abang-abang pun tahu. Kita ni bukannya maksum, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Zaman umur kita belasan tahun macam mana, umur 20 tahun dulu kita macam mana,
Tangan kita dulu ni mungkin pernah pelempang kawan, bagi penumbuk berbuai, hilang 2 batang gigi dah. Mungkin kita pernah buat, muhasabah sama balik. Tuan-tuan, ada tak kita pernah minta maaf balik kat dia? Kita lupa maki apa semua, kita bergaduh dengan dia, kita minta maaf tak balik, kosong-kosong tak balik. Kalau tak ada kosong-kosong, habis cepat. Sebelum malaikat maut menyebut, bagi selesai dekat atas dunia. Esok nak selesai dekat mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi, tuan-tuan, jenuh. Jenuh. Ni tuan-tuan. Dan doa yang kedua berbunyi, tadi yang pertama Allahumma ighfirli dhanbi, dan doa yang kedua wa wasi'li fi dari. Ya Allah, apa maksudnya? Berikanlah keluasan rumah tanggaku. Wa wasi'li fi dari, ya Allah, berikanlah keluasan rumah tanggaku. Maksud keluasan itu apa dia? Beri keselesaan kepada anak dan isteri kita. Sebagai contoh, jangan sampai anak ni dia komplain kat kita, ya oi, adik punya beg dah berlubang dah ni, sampai cicak tikui pun boleh masuk kat sarang ni. Alah, tak apalah, kau pakailah beg tu. Ni bapak tak jenis bagi keselesaan kepada anak. Kedekut Haji Bakil pahit berdengung. Tuan-tuan, ni adik beradik Haji Bakil ni. Haji Bakil pun tak kedekut. Jamu labu labi makan ayam, kau makanlah labi. Apa? Teringat dekat bini dia. Sentar labu labi makan ayam. Ni lebih teruk daripada Haji Bakil ni. Bini komplain, bang, saya tudung lama lah ni, tukarlah, abang kan dapat gaji. Alah, pakailah dulu. Ni kedekut ni. Duit banyak dalam ni, kedekut tuan-tuan. Anak komplain, isteri komplain, anak kasut sekolah dah teruk dah. Banyak kasut rokus dah anak. Ya, saya punya kasut ni dah macam rokus ni. Kumpulan rock dah ni. Kau pakailah dulu. Jangan pakai selipar tu dia. Ni bapak ni kedekut Haji Bakil ni, tuan-tuan. Beri keselesaan. Tuan-tuan, duit banyak dalam bank untuk apa? Untuk anak dan isteri kita. Jangan sampai ada hamba Allah. Saya ni bukan saya saja rekod, tuan-tuan. Ni jadi sungguh. Kawan saya pergi rumah dia, duduk tengah taman ni. Dia cakap dengan saya, aku tak lama lagi nak pindah ni. Pasal apa lah? Ni jiran sebelah. Pasal apa? Jiran sebelah ni hari bertengkar lah, dia kata. Tak larat lah pun. Beraduh, suami isteri bertengkar. Punca kes telur ayam. Tuan-tuan, punca kes telur ayam. Bukan dia cerita, anak tuan rumah tu main cerita kat dia. Dia pula main sampai kat saya. Allah Rabbi, bapak aku kedekut dia tu. Hari makan telur. Nampak tuan-tuan? Kalau pergi kedai, yang paling banyak dia borong apa dia? Telur ayam 5 dan 8. Apa tak bini duk peletih? Hari-hari telur, hari-hari telur. Muka pun dah macam telur pada ni, tuan-tuan. Ayam kau ni pun satu, jamu kita ni makan telur, belilah benda lain. Nampak tuan-tuan? Ni makan berjimat nama ni. Yang kedekut Haji Bakil ni, tuan-tuan. Jangan macam tu. Bagi keselesaan. Tuan-tuan ada duit sekali-sekala, bawa lah anak ke Najino. Pergi mana? Makan ikan sekap. Dia ada dapat hujung bulan. Ada yang tengah orang dapat gaji hujung bulan. Ada setengah orang dapat gaji pertengahan bulan, awal bulan. Bawa lah anak bini ni pergi kena makan luar sekali-sekala. Apa salahnya? Betul tak? Bawa pergi kena kesihatan. Bini pula kata, bang, kena kesihatan tu saya tak mau lah main kawasan-kawasan ni. Dah cemuih dah. Hari-hari dia keluar pergi pasar malam pun kawasan ni.
nak bawa kami pergi makan ikan sekat, pergi Lubuk Puntang. Lauk kepala kawan, dengan minyak naik ni. Tak apa bawa, jangan ketekut. Tuan-tuan, bagi seronok pada anak dan isteri kita. Tu dah maksud keselesaan. Bawa pula ni hujung tahun ni, bulan 12, bawa pula anak pergi jalan-jalan makan angin. Ni sampai anak duduk rumah tu dah, aku ni macam buruk mak ye duduk dalam rumah. Sampai anak duk komplain, bini duk komplain, sampai anak dia tengok orang jiran sebelah, orang lain pergi jalan-jalan, dia duk tengok sampai kepala dia masuk dalam longkang. Sampai tahu macam tu, janganlah macam tu. Kereta ada, tuan-tuan, kereta ada, motor ada, bawa jalan. Kereta untuk apa? Bukan untuk kereta, untuk anak bini kita juga. Itu maksud keselesaan. Yang pentingnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jaga sembahyang, banyak sedekah, mengeratkan silaturahim, jaga akhlak, kepribadian apa semua, insya-Allah Allah akan ganti balik. Jangan takutlah. Ligan akhirat, dunia akan ikut sama. Ligan dunia, akhirat tidak akan ikut. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Dan doa yang ketiga pada bunyi, iaitu wa barik li fi rizqi, ya Allah berikanlah keberkatan rezeki rumah tanggaku ya Allah. Cukup 3 doa. Balik tuan-tuan amalkanlah. Lepas sembahyang fardu pun boleh buat. Lepas sembahyang sunat, bukan setakat sembahyang duduk atas tikar sejadah. Tuan-tuan naik motor, naik kereta, jalan kaki, apa boleh buat sentiasa. Jangan jalan jamban sudah. Allahumma ghfirli. Apa tu bang? Tak kata suruh amalkan. Tu cerdik langsung sangat tu. Kalau jamban pun sampai nak baca doa. Baca, tengoklah tempat sama. Ini tuan-tuan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam diri kita ni tuan-tuan. Malam ni saya nak sentuh sikit, minta maaf lah lagi tajuk sikit ni. Boleh kan ni? Apa? Lidah kita ni, lisanun, lidah. Lidah kita ni dia ada 7 fungsi. 7 fungsi lidah kita ni tuan-tuan. 7 fungsi itu apa? Yang pertamanya, kalimatun thayyibah, mengucap benda yang baik-baik. Lidah. Jangan sampai lidah ni tuan-tuan sampai orang duk mulut kat kita. Sampai orang benci tengok kita. Dia main biarlah dia awak. Main mulut dia saja. Orang tak tahu perangai hang mana kena. Tuan-tuan, jangan sampai tahu tu. Pergi pula rumah kenduri kena pisau semangat. Tengok balik, dia main dah main dah. Dia main pening belawa. Mulut dia saja. Hang tak tahu awak. Dia keturunan mami punya. Aku cakap, dia potong. Aku cakap, kalau siapa cakap, potong. Aku tak mahu lah. Anggengkan dia. Minta maaf. Sadaqallahul-azim. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai orang tu meluat tengok kita. Jaga lidah. Orang cakap, kita cakap. Bila orang tak cakap pun kita, dia qalbun, hati, zikir kepada Allah. Tak mustahil. Manjada wajada. Siapa usaha dia dapat, siapa tak usaha dia tidak akan dapat. Tu je jalan dia. Tu yang pertama. Dan yang keduanya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini untuk pesanan untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Apa bekalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini untuk pesanan untuk diri saya lah. Depan-depan saya semua veteran-veteran belakang ni, orang pengalaman, orang lama ni. Ini baru lagi ni. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Walau bagaimanapun kita sibuk, bacalah. Lain dan tak bukan yang akan tolong kita Al-Quran. Dalam kubur esok, dialah akan syafaatkan kita. Dialah akan syafaatkan kita pada Al-Quran tuan-tuan.
Sehari kalau tuan-tuan habis malas sekalipun, habis malas, ayah ni malas Ustaz nak baca, tak apa, bacalah sekurang yang semuka pun jadilah, jangan. Orang Islam kata, semuka pun jadilah. Semuka tuan-tuan, tuan-tuan cuba ambil Quran. Semuka tak membalik sekali lagi. Semuka dia ada 15 baris. Betulnya, dia ada 15 baris. Buka pula sebelah. Kalau tuan-tuan baca sehari semuka, sehari tak gelap, semayang zuhur ke, semayang asar, maghrib, isyak, subuh, tuan-tuan baca sehari semuka. Maka tuan-tuan, kalau sebulan ada 30 hari, tuan-tuan akan dapat berapa juzuk? 1 juzuk. Kalau tuan-tuan baca sehari semuka, sebulan tuan-tuan akan dapat 1 juzuk Al-Quran. Saya tak maulah 1 juzuk Ustaz. Saya nak dapat 2 juzuk macam mana? Nak dapat sebulan 2 juzuk, tuan-tuan baca selai. Tadi dah terus muka dah, buka pula sebelah. Sebelah tu tambah lagi semuka, dia jadi berapa baris? 30 baris. Tuan-tuan akan dapat sehari, tuan-tuan baca selai, sehari selai, sehari selai, tak gelap waktu apa sekalipun, tuan-tuan akan dapat sebulan 2 juzuk Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, ini tanam sama diri kita dan anak kita kepada Al-Quran. Kadang-kadang tak kira buat sebagai rutin harian lepas sembahyang subuh ke, sebelum tidur baca Al-Quran. Ada setengah orang kalau sehari dia tak baca kok, dia tak boleh. Aku terlupa dah, tadi lupa baca Quran, dia kotor balik. Apa? Untuk diri dia. Kalau kotor balik ni tak boleh, hari ni tak baca Quran. Tu ada setengah hamba Allah, ada setengah hamba Allah boleh dapat baca khatam Al-Quran setahun banyak kali khatam. Subhanallah tuan-tuan. Ini bagaimana bekalan kita? Dan tanam kalau Al-Quran tu jangan pula balik ni tanam terus Quran. Berapa tu bang? Tanam Al-Quran. Tu cerdik langsung sangat tu. Maksudnya tanam Al-Quran tu, sematkan Al-Quran diri kita dan anak-anak kita. Hantar menjadi tahfiz. Anak pula fasih dalam Al-Quran, dia pergi belajar. Yang si bapak ni menyegan nak belajar. Saya ni segan Ustaz belajar, anak jatuh martabat. Kemudian jatuh martabat. Baguslah anak dah faham tentang Al-Quran, belajar lah. Ada malu-malu bersiapa pula belajar. Jangan ada malu-malu. Semua ilmu nak kena belajar. Tuan-tuan ada anak, hantar pergi mengaji tahfiz. Mana yang kemampuan, mana yang ada minat, anak minat, hantar. Jangan duk fikir urusin ada masa depan ke ni. Jangan. Ada masa depan ni mengaji tahfiz ni, ada ke masa depan mengaji pondok ni. Orang dia cakap macam tu, habis akidah. Ada tak orang pergi mengaji tahfiz mengaji pondok terpuluk lagi, makan pasir, makan batu? Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak ada apa. Sihat walafiat. Ada di kalangan ustaz-ustaz kita dulu mengaji pondok, tengok sekarang apa jadi. Tak. Nikmat dunia dapat belaka. Orang pergi kereta, orang pergi anak, kenapa ni? Rezeki. Dengan akhirat, dunia ikut sekali. Allah Rabbi. Sekarang tuan-tuan, orang dah mula faham, alhamdulillah. Orang dah mula faham kebangkitan Islam, kebangkitan orang menuntut ilmu tu dah mula dah ada dah. Sekarang. Sebab tu di kalangan tahfiz apa semua tuan-tuan pergi, kebanyakan waris-waris, ustaz-ustaz tanya, ayah kerja apa? Polis, inspektor, JPJ apa semua tuan-tuan. Ni nampak orang nak mula, kebanyakan kaki tangan kerajaan. Ni tuan-tuan ni. Kita tak boleh nak hafiz Quran. Kita ada anak, tak kira lelaki perempuan, tak. Ni untuk pesanan untuk diri saya lah. Sebab saya pun ada anak, saya pun nak kena standby juga. Sekurang-kurangnya sebab kita mati, sebab anak tu semua doakan kita.
Tu ialah pahala yang bebas tu tuan-tuan. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Orang dulu-dulu kurang sikit dah ada di mai timbul pula ni tuan-tuan ni. Jenis orang kata amalan jenis kabut mabut harum biru ni mai timbul dah. Pergi rumah orang hari tu meninggal dunia, pergi ke kubur bawa ajak ayat. Ni orang tak mau nak belajar, bawa ajak ayat. Tanya ayat tu nak buat apa? Tajuk tanya dia, ayat tu nak buat apa? Dah tak lagi mayat dalam kubur ni harus. Tu dia cakap apa tuan-tuan? Mayat dalam kubur ni harus. Kau belajar kat mana ni? Tak ada orang ustaz tu. Ustaz. Ni ustaz ajaran ayat pin ke apa ni? Dia main timbul ni tuan-tuan. Nampak ni? Belajar ke tak belajar ni? Allah Rabbi tuan-tuan. Silap pilih sipu. Macam mana pula dia boleh baca macam tu ni? Pergilah rumah buat zikir tahlil arwah. Selesai habis buat zikir tahlil, la ilaha illallah, siap doa apa semua, tengok lauk sedap, lauk kambing apa semua macam-macam. Terutama la ilaha illallah, mata dia tengok tu. Oh dia. Selesai saja makan, tuan rumah dia pun satu orang kata apa? Orang panggil apa? Dulang kan? Dulang umur lauk dengan apa elok. Dia duduk satu tempat tinggi. Lebih kurang macam tu lah tinggi. Tanya, pada apa buatan tu? Boleh awak awak adik-beradik ada main ke tak lagi? Tak ada lah, tak ada. Sepupu sepat ada main ke tak lagi datang ke apa? Tak ada. Habis tu kenapa buatan tu? Tak lagi, bukan apa. Arwah nak balik tak lagi. Arwah nak balik Allahu Rabbi tuan-tuan. Macam-macam. Ini jahil. Tak mau nak belajar, tak mau nak bertanya. Sedangkan rumah dekat dengan surau, sedangkan rumah dekat dengan masjid. Tapi nak sayang 1000 kali sayang berpaling. Sami'na wa asayna. Dengar tu, ada orang mengajar, tapi kami wa asayna, berpaling. Kita ada telinga, jadilah sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Allah Rabbi tuan-tuan. Itu fungsi lidah yang kedua. Dan yang ketiganya apa dia? Mempelajari ilmu. Semua ilmu kena belajar. Jangan sampai kita ni jadi jahil murakab. Jahil murakab. Macam tadi itulah. Saya dapat kat tuan-tuan tadi tu. Mengatakan ni ada orang masjid tu beritahu. Pesan dekat anak ni, Khamis malam Jumaat, malam hari nak lepas dah lah. Kau ni makan tu simpan sikit. Pasal apa mak? Mak ni dah lama janda dah. Mak ni dah lama janda dah ni. Kau jangan buat perangai. Ayah kau dah tak ada dah ni. Tak lagi ayah kau balik. Ayah balik ke mak? Ayah dalam kubur. Ayah kau balik tak lagi. Tu dia. Simpan kau sikit. Lah ayam tu simpan. Nasi tu simpan sikit. La ilaha illallah Rasulullah tuan-tuan. Syirik ni. Sambut mahal ijrah. Ijrah itu pengorbanan. Tapi syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tu lah orang buat amalan syirik ni. Subhanallah. Sebab apa? Tak pelajari ilmu. Ini tuan-tuan kena jaga ni. Jangan sampai di kita, isteri kita jahil murakab. Tuan-tuan faham ni jahil murakab? Baik. Dan yang keempatnya, mengajar ilmu kepada orang lain. Bila dah belajar ilmu tuan-tuan, sebelum kita nak mengajar ilmu kepada orang lain, terbiah dulu diri kita, isteri kita, anak kita bagi cantik dulu. Itu juga saya. Kalau bini saya aurat terdedah, baik tak payah mengajar, berhenti je lah. Baik kau berhenti mengajar je lah, baik tak payah mengajar lah. Tuan-tuan, itu juga kita, tuan-tuan, nak terbiah orang, nak nasihat orang, tengok cek diri kita dulu. Tengok anak kita macam mana, tengok isteri kita pula macam mana. Cantik, keluar rumah pakai tudung,
Anak pula perempuan keluar rumah pakai tudung, nasihat orang tak apa. Jangan sampai ada satu cerita, birak saya cerita, saya pun terperanjat lah. Tuan Imam sini, siapa Tuan Imam? Tolong kat tangan tak? Tadi bukan Tuan Imam sini, Imam dah tempat lain ni. Tuan Imam ni, di peranan Imam, dia tuan-tuan, dia pergi, bila dia pergi kedai kopi, dia melepak, jumpa dengan geng-geng mamat motor, dia tazkirah. Bagi Tuan Imam, tazkirah apa semua. Satu hari nak jadikan cerita, dia tersilap tazkirah mamat jin lepas wisat makfid. Jangan main tuan-tuan. Dia tazkirah ram makfid dengar. Habis dah Tuan Imam cakap? Habis dah? Ni saya nak nasihat pula Tuan Imam. Tuan Imam apa Tuan Imam cakap, cantik lah tu, betul lah, bagus. Tapi saya nak nasihat balik Tuan Imam. Baru tak sah tadi ni anak Tuan Imam berjalan dengan pakai seluar pendek. Cakap cukup boleh. Pakai seluar pendek, lepas tu pegang ganja. Apa dia Tuan Imam? Belah-belah lah. Start hari tu tuan-tuan, Tuan Imam ni bela. Dia tak mau nasihat orang lagi. Sadaqallahul azim lah. Start hari tu dia bela lah. Dia tak mau dah. Dia kalau pergi kedai nasihat orang, start hari tu dia tak mau dah. Kena balik batang hidung. Allahu Rabbi tuan-tuan. Takut. Dia cukup menakutkan kita ni. Tuan Imam tu pun nampak, saya ni dulu ni, bini saya pun manja ke anak sangat. Silap ada tu. Betul ya. Manja ke anak, betul ya tuan-tuan. Hadis Nabi pun bagi tahu, Nabi pun ada bab fitnatur rajul, akan berlakunya fitnah pada diri lelaki tersebut, fihi pada diri dia. Nabi sentuh yang pertama dulu. Apa dia? Wa waladihi, pada anak dia. Nampak tuan-tuan? Apa yang Nabi apa Nabi bagi tahu, jadi sungguh. Bukan Nabi apa omong-omong kosong. Nabi apa? Jadi sungguh. Allah Rabbi tuan-tuan. Itu juga tuan-tuan, tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Manja boleh, tapi jangan terlampau terlebih sangat manja. Apa dia nak beri, apa nak beri. Masuk Tesco, ya, beri. Masuk Giant, beri. Padahal pagi tadi baru beli je, dia nak lagi, beri. Dia kena buat cengih sama. Garang, muka garang tu mesti ada sama. Bukan anak tuan-tuan, anak saya sama. Biasalah budak kecil tuan-tuan, pantang masuk kedai, semua dia nak. Sekali kita buat apa? Rumah ada dah. Dia tak apa. Tak daripada awal sampai kecil sampai besar buat muka lebih. Tak apa, siap. Nabi buat apa tadi? Akan fitnah oleh dia, waladi, anak akan naik kepala. Jadi tuan-tuan, dia pun tak respect kita. Nasihat ni mana? Tak boleh dah. Tak makan saman dulu kan? Nak buat daripada awal, daripada kecil tu mengajar. Sambil-sambil duk kita duk main dengan dia, cengih tu mesti ada sama. Ni hang tu bersama tembak di mana tu nak kahwin nanti. Baik, muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kelimanya berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dan yang keenamnya berzikir, termasuk juga beristighfar. Zikir tak kira apa, zikir tuan-tuan boleh buat. Baca hadis yang saya baca tadi tu, la ilaha illallah ke apa semua tuan-tuan. Boleh juga tuan-tuan buat zikir, Allahumma zainna bizinatil Qur'an wa akrimna ya Allah bikaramatil Qur'an. Allahumma zainna bizinatil Qur'an. Ya Allah, mulakanlah aku mula daripada mulia Al-Quran. Allah Rabbi tetap boleh buat. Lidah, fungsi lidah. Basahi lidah dengan zikrullah, kalimah thayyibah tuan-tuan. Bekalan. Baik. Dan yang terakhirnya, menghindar dari bercakap benda yang sia-sia.
Kawan sembang, kita sembang. Kawan tak sembang, kita diam. Itulah tuan. Jalan yang terbaik, jalan yang selamat. Sama-sama kita usaha tuan, insya-Allah pelan-pelan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok itu. Wa afadha alaina wa 'alal muslimina min barakatihi. Wa afadha alaina wa 'alal muslimina min barakatihi. Dan kiranya melimpahkan Allah Ta'ala atas kita dan atas sekalian muslimin. Melimpah apa dia? Melimpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dapat kesihatan, mata sihat, dan dapat bernyawa apa semua, itu merupakan rahmat kasih sayang Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas sekalian muslimin yang beragama Islam, hendaklah dia memperbanyak ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada berkatnya siapa dia? Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sahabatihi amin. Daripada siapa dia? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Rasulullah. Tuan-tuan, baik. Dan kiranya memberi rahmat Allah dan salam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada dekat situ. Dan kiranya memberi rahmat Allah dan salam, mana baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang kurang tu kelemahan dari saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, umur panjang dengan keizinan Allah, tuan-tuan doakan saya semoga diberikan kesihatan, semoga kita dapat khatam kitab ni tak tahulah bila, 2-3 tahun ke 4 tahun, kalau umur panjang lah ni perbahan ni tuan-tuan ni kan. Kita doa sama, insya-Allah mana baik datang daripada Allah, dan mana kurang tu kelemahan dari saya sendiri. Ada apa-apa soalan nak tanya tentang ilmu yang kita belajar pada hari ini? Ada? Tak ada? Tak ada. Dan seperti biasa tuan-tuan, saya ada bawa tabung untuk pembangunan Mahat Tahfiz saya. Sekarang telah pun hutan tersebut tu, gambar yang terbaru tu, tuan-tuan boleh tengok tu. Baru saja ditolak. Sebelum ni saya ada abang kan? Ada abang kan? Baru saja ditolak hutan tersebut di Lubuk Punta Sepedang. Keluasan dia memanjang tanah dia 2,5 gelung macam padang bola, tapi bukan macam stadium, macam padang bola. Dia memanjang macam tu. Perancangan saya Mak Tahfiz dengan pondok warga emas, tapi pondok moden lah. Itu orang pasangan suami isteri lah dulu. Tuan-tuan, baru-baru ni arkitek baru saja balik daripada umrah dan haji. Saya bawa dia pergi ke tapak tersebut. Dia pun dah sekarang ni di tengah reka plan pembangunan. Siap saja pelakaran pembangunan apa semua. InsyaAllah dengan keizinan Allah, saya akan keluarkan pamphlet lah. Nanti saya akan edar pada majlis ni lah. Tuan-tuan tolong edarkan lah perkembangan jangka masa panjang nanti Mak Tahfiz saya ni. Jadi tuan-tuan mana nak buat saham al-Fadan, nak beri semangat, nombor akaun situ boleh ambil CIMB Bank Islamic Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Falah. Al-Falah ni apa maksud Ustaz? Maksud dia menuju kejayaan, insyaAllah tuan-tuan. Doa sama saya. Lepas tu Nabi kata doa lebih afdal, doa baikun, doa yang baik. Melainkan Allah yang mereka, dia tahu, siapa tak boleh tahu. Bagi contoh lah, tuan-tuan dah kenal saya dah. Tuan-tuan balik rumah sembahyang solat tahajud, ya Allah mudahkanlah Ustaz Faizal, ya Allah urusan dakwah ni, ya Allah, ya Allah atur doa yang bagus. Melainkan Allah dan malaikat saja tahu. Kawan kita tak tahu, kita dengan Allah saja. Itu contoh. Kan kawan kita dia sakit apa, ya Allah berikan dia sembuh, ya Allah. Itu malaikat Allah cukup suka. Tuan-tuan, insya-Allah. Sekian yang kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.